Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat. Ini ada satu berita baik. Berita gembira khususnya bagi mereka yang rindukan ilmu Al-Quran Karim, terutama di musim-musim masjid dah tak ada kuliah sekarang. Iaitu insya-Allah kita akan mengadakan siri tafsir Al-Quran Karim secara online. InsyaAllah kita akan adakan setiap kali kuliah, kita akan paparkan dua aspek. Satu, tafsir secara ilmiah dan menarik melalui slide-slide yang disediakan, dan diikuti dengan bahagian hujung kuliah ialah tentang bicara kesihatan dan rawatan menurut kaedah Ibn Sina. Untuk persoalan tafsir, ini contoh-contoh soalan. Pertama, kenapa dinamakan Al-Fatihah? Ini ada jawapannya. Dia bukan saya saja. Bukan saya saja nak nama Al-Fatihah. Ada sebab dia. Dan persoalan kedua, kenapa setiap kali kita nak baca Al-Quran, kita akan baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, padahal tidak tertulis pun di awal mushaf. Mana-mana mushaf pun tidak ada tulis A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cuba lihat contoh surah Fatihah. Di atas surahnya ada tulis surah Al-Fatihah, lepas tu diiringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada pun A'udzubillah. Jadi kalau kita dengar orang baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, cuba kita tanya dia, awak baca A'udzubillah tadi, mana ada ayat A'udzubillah di atas surah Fatihah? Kalau orang tak ada ilmu, dia akan kebingungan. Ya, tak ya juga, tak payah baca lah. Oh, bukan begitu. Ada jawapan insya-Allah. Persoalan ketiga, kenapa Iqra ni yang mula-mula turun di Jabal Nur, tiba-tiba bila kita buka Quran, tak ada ayat Iqra ni di awal Al-Quran Karim. Cuba kita perhatikan. Ayat yang mula-mula kita jumpa dalam Al-Quran, ayat apa? Bismillah. Itu dia. Itu perkataan pertama yang kita jumpa. Jadi ini ada sebab dia. Kita mana jumpa Iqra? Di belakang. Tidak di awal-awal. Kalau ikut kaedah logik, awal turun itu ayat pertama dalam Quran. Dia tidak. Ada dia punya sebab. Okey. Al-Quran bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa? Ini persoalan keempat. Kenapa berakhir dengan An-Nas? Saja-saja ke? Tak. Ada falsafahnya, ada fungsinya, ada hikmahnya, ada sebabnya. Kenapa Bismillah dimulakan dalam awal-awal Quran dan diakhiri ujung sekali minal jinnati wan nas, manusia. Kenapa penutup ni manusia? Dan terus ini dia tengok Alhamdulillahirabbil alamin dan ujung Quran An-Nas. Itu dia. Bismillah dan ujung An-Nas. Allah dulu, lepas tu manusia akhir sekali. Seterusnya, persoalan kelima. Ada dua kali Allah sebut dalam surah Fatihah ni sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tengok ayat tu. Ya, dua kali Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa sifat ini yang ditonjolkan sampai dua kali, sedangkan sifat Allah tu banyak? Ada 99 sifat. Oh, ada hikmahnya kenapa sampai dua kali sebut. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian sesi kedua, iaitu sesi perubatan. Tentang Fatihah tu banyak lagi soalan-soalan dia. Ini sebagai contoh saja. Bahagian kedua ialah tentang bicara kesihatan dan rawatan menurut kaedah siapa? Ibn Sina. Kita tengok muslim-muslimat, Al-Quran bukan buku perubatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan diutuskan atas dasar perubatan. Tapi adakah Nabi tak peduli pasal kesihatan? Ada dalam Quran tak ada sebut pasal perubatan, pasal kesihatan dan perubatan?
Itu dia. Walaupun Quran tu mukjizat agung, yang utama sekali ialah untuk manusia mengabdikan dirinya kepada Allah, tapi tak ketinggalan juga sudut-sudut kesihatan. Dan Nabi SAW sendiri pun tidak mengenepikan prinsip dan persoalan kesihatan. Siapakah penyambung perbuatan Nabi? Nabi ni ada perbuatan. Siapa kata tak ada? Saya bagi contoh. Dalam peperangan-peperangan, ada sahabat-sahabat yang luka, cedera dan sebagainya. Mereka bawa ke hospital mana? Ada hospital? Jawabnya ada. Iaitu, para sahabat mendirikan kemah di sebelah masjid. Di situ para perawat akan merawat setiap hari pesakit-pesakit ni. Nabi sendiri pun bila luka, Nabi Siti Fatimah tampal dengan daun papyrus, daun yang digunakan sejak zaman Fir'aun, untuk merawat luka Nabi SAW. Begitulah maknanya tidak ketinggalan sudut perubatan ni. Siapakah penyambung perubatan Nabi ni? Iaitu Ibn Sina, yang dia menulis kitab. Dia banyak kitab, tapi yang termasyhur di bidang perubatan ni ialah Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb ni sudah menjadi rujukan beberapa buah universiti di dunia, termasuk di Oxford University, dan tahun 2010 Universiti Beijing pula jadikan buku ini sebagai rujukan. Diterjemahkan kepada berbagai bahasa. Selepas Ibn Sina, diiringi pula oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Dia pun banyak kitab, tapi kitab yang termasyhur di bidang perubatan ialah At-Tibbun Nabawi, perubatan Nabi. Maka inilah kita nak jadi contoh. Saya membuat satu kaedah diagnos untuk orang sakit kepala. Nak cari punca sakit kepala ni, setelah kajian saya beroperasi dalam bidang perubatan homeopati, saya jumpa tidak kurang dari 44 sebab sakit kepala. Macam mana saya kaji? Inilah kita gunakan prinsip kaedah perubatan Nabi Ibn Sina dan At-Tibbun Nabawi oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Ini yang 44 sebab sakit kepala ini bukan mereka, bukan Ibn Sina buat, saya buat, tapi kita guna prinsip dan kaedah. Begitu juga nak rawat. Asas-asas dia dah diberikan. Kita lah perkembangkan. Okey. Sakit kepala ni pertama sekali kita kena tahu. Sakit jenis macam mana? Jenis pada denyut sakit atau jenis pening, melayang, huyung gitu. Dan seterusnya, kita kena tahu juga lokasi tempat sakit tu. Umpamanya, bahagian depan kepala ke, bahagian belakang kepala ke, bahagian ubun-ubun ke yang dia sakit, bahagian tepi ke dia sakit, yang orang sebut migraine, atau ke bahagian mata, senak-senak mata supaya jadi sakit kepala. Ini semua ada sebab-sebab dia. Jadi bila kita tahu lokasi, kita tahu jenis sakit dia gini, jenis sakit gini. Dan seterusnya kita cari punca. Punca tadi dah tahu ada 44 sebab. Punca daripada satu daripada organ kepala. Dia ada menanah telinga ke, sakit mata ke, sebagainya. Menyebabkan sakit kepala juga. Yang keduanya, kita kena tahu adakah punca dia sakit kepala tu dari anggota lain. Umpamanya dia dari orang kata perut tak berak ke 20 hari. Saya dah jumpa orang tak berak 20 hari. Memang sakit kepala lah. Itu dia. Dan seterusnya kita kena tahu juga, dia punca daripada luar ke? Kalau bukan daripada dalam anggota badan dia, daripada luar seperti dia kena panas matahari ke, kena hujan ke, terantuk ke, macam-macam lah. Itu daripada luaran. Maka cara kaedah rawat dia lain. Okey. Dan seterusnya, mungkin kerana kesan makan ubat-ubatan, nak overdose ke apa ke, yang tak sesuai dengan dia ke dan sebagainya. Jadi kita kena tahu punca-punca dia. Kemudian dia ada gangguan perasaan tak? Gangguan perasaan banyak lah. Kalau sekarang ni ada anxiety, depression, dan sebagainya, murung, macam-macam lah. Ada yang rasa nak mati lah, dia kata. Yang 44 sebab tadi, saya tak ceritakan semua. Satu dua je saya sebut. Kita kena cek dia. Nombor satu, cek suhu. Kalau suhu dia panas, memanglah boleh sakit kepala. Jadi macam mana kita nak atasi? Senang sikit lah nak atasi. Yang keduanya, kita cuba cek pula dalam tekak dia. Ada tonsel ke tak macam tu? Kalau ada tonsel macam tu,
kita kena rawat ikut cara tonsel. InsyaAllah. Begitulah sebagai contoh kuliah saya. InsyaAllah akan datang lebih detail lah. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.